Balik kepada realiti kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai Muslim, berapa kerap kita mendengar di telinga kita bahawa bila ditanya kepada seseorang itu kenapa dia masih enggan untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dia kata, apa kata orang? Apa kata orang? Saya bagi contoh. Jikalau ada pemuda, dia baru bekerja dan dia mahu bernikah. Dan Nabi SAW dah sebut, seorang wanita dinikahi kerana 4 perkara. Kerana rupa parasnya, kerana hartanya, kerana agamanya dan kerana keturunannya. Maka kawinilah wanita kerana agamanya. Dan Nabi SAW juga telah bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang paling murah maharnya dan sebaik-baik perkahwinan adalah yang paling mudah. Lalu si pemuda ini pergi kepada bapaknya. Si pemudi ini pula pergi kepada bapa ibu bapanya dan berkata, wahai ayah, wahai ibu, saya telah menjumpai seorang lelaki yang memiliki agama yang baik, akhlak yang baik. Maka izinkanlah aku bernikah dengannya. Dan Nabi telah mengatakan, wanita yang terbaik adalah yang paling murah maharnya. Maka murahkan mahar aku. Dan perkahwinan yang terbaik adalah yang paling mudah. Dan memandangkan kita bukan daripada keluarga yang berada, maka permudahkanlah perkahwinan kami. Maka si bapa, si ayah, si ibu akan kata, betul. Apa yang Nabi kata kita kena dengar. Sebab Nabi lagi tahu. Sebab dia Nabi. Tapi, apa kata orang? Kita kahwin simple-simple. Anak aku ada master, ada PhD. Takkan nak bagi mahar RM100 je. Kalau beli ayam lagi mahal. Beli kambing lagi mahal. Apa kata orang? Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya dia menjurus kepada apa? Apa kata orang? Apa kata orang? Saya bagi lagi contoh. Mungkin kita ada sahabat, kita dah ada isteri, dah ada anak, dah ada cucu. Bukan kita sibuk sangat, tapi selepas setiap kali isyak, habis saja solat isyak, kita lepak dengan kawan-kawan kita sampai pukul 11 malam, 12 tengah malam, kita balik. Tapi selepas dia dapat kesedaran, tak boleh, isteri juga ada hak, suami juga ada hak, anak-anak juga ada hak. Aku lepas isyak, sekali-sekala lepak tak apa, jangan selalu lepak. Maka dia nak berubah. Bila dia nak berubah, kawan mula kata, takut bini lah tu. Tu yang balik tu. Dulu bukan main lagi join kita orang. Oh bukan. Dia bukan takut bini. Tapi bini dia cukup menakutkan. Maka kerana risau apa kawan kata, aku jantan kot, aku tak takut bini. Bini aku tak menakutkan. Aku ketua. Lalu dia kembali join kawan dia, walaupun hati dia tahu sepatutnya apa yang dia lakukan ialah balik rumah. Tapi dia tetap join kawan sebab risau apa orang kata. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kenapa kita tak nak berubah lagi? Kenapa kita tak nak melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah lagi? Kita lebih risau apa kata orang berbanding dengan risau apa kata Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan saya dan tuan-tuan dan puan-puan, di akhirat nanti, siapakah yang akan memasukkan kita ke jannah? Allah. Di akhirat nanti, siapakah yang akan memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah? Nabi SAW. Sahabat kita ke yang akan bagi syafaat? Sahabat kita ke yang kita risau dia kata apa? Kita risau kata orang? Wahal kita sepatutnya risau apa kata Allah dan Rasul. Dan ini yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, salah seorang yang telah dijamin syurga. Semasa dia baru sangat muda, dalam lebih kurang 10 tahun, dia ternampak waktu itu masih awal Islam, dia belum lagi Islam. Dia nampak Nabi bersolat. Lalu dia tanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, apa yang kau buat?" Maka bagi dia kata, "Kami solat." Okey, solat. Kami sedang menyembah Allah. Lalu Nabi mengajaknya memeluk Islam. Tetapi Ali sebut, dia kata, Kejap. Aku nak balik tanya mak bapak aku dulu. Aku nak tanya bapak aku dulu. Boleh ke tak nak masuk Islam? Tapi sejurus selepas itu, tak lama selepas itu,
Ali bin Abi Talib telah berada di hadapan pintunya dan Nabi kata, cepat kau balik. Bukan kau kata nak balik ke tanya pada bapa engkau? Jawapan Ali, dia kata, semasa dalam perjalanan pulang, aku terfikir dan aku tertanya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan aku, Allah tak ada minta izin pun daripada bapakku untuk menciptakan aku. Kenapa bila aku ingin menyembah Allah, aku kena tanya izin bapakku, sedangkan Allah yang menciptakan aku? Maka aku tak nak. Tak perlu nak tanya pun. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, orang yang kita risau apa kata mereka, mereka itu barangkali yang akan membawa kita ke jahanam kalau kita ikut cakap mereka. Tetapi kalau kita ikut apa kata Allah dan apa kata Rasul, insya-Allah itulah jalan ke syurga. Alasan pertama tadi, mereka tolak Islam sebab kepentingan diri. Alasan yang kedua, kerana mereka ini sombong. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa tidak masuk syurga seseorang yang memiliki walaupun sebesar zarah kesombongan di dalam hati dia. Apa itu sombong dalam Islam? Sombong ialah setelah disampaikan kebenaran kepadanya, lalu dia pun menolak. Siapakah contoh tokoh-tokoh dulu? Tidak lain tidak bukan adalah Abu Jahal. Tuan-tuan dan puan, nama asal Abu Jahal ialah Amr ibn Hisham. Dia antara individu yang Nabi SAW doakan, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya Islam salah seorang Umar, iaitu Umar ibn Khattab, dan juga Amr ibn Hisham, iaitu Abu Jahal. Dan gelaran awal untuk Abu Jahal bukan Abu Jahal. Gelaran awal untuk Abu Jahal ialah Abu Hakam, bapa segala kebijaksanaan. Dia seorang yang cerdik, seorang yang pandai. Tapi kemudian Nabi tukar nama dia kepada Abu Jahal. Sebab apa? Sebab Nabi kata, di sebalik kepandaian dia tidak membawanya ke Islam, maka dia bukan bapa yang sangat bijak. Dia bukan orang yang bijak. Dia adalah orang yang jahil. Maka ditukar kepada Abu Jahal. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ada satu hadis yang Nabi SAW sebut, Allah melaknat orang yang pandai selok-belok dunia tetapi jahil tentang akhirat. Kalau tanya pasal dunia, pasal teknologi, tanyalah apa je. Dia tahu. No problem. Bila tanya kepada dia, apa akan berlaku pada hari kiamat? Apa akan berlaku di padang mahsyar? Apakah soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah soalan yang akan ditanya oleh mungkar dan nakir di dalam kubur? Dia kata, tak tahu. Jahil pasal benda itu. Apakah persiapan yang harus dia lakukan? Dia tak tahu. Maka jahil. Tak apa. Kita bukan datang nak menghukum, cuma untuk perkongsian kita. Jadi apa yang berlaku? Ketika dalam perang Badar, Abu Jahal menjadi sasaran tentera Islam kerana kekejamannya dan kejahatannya tersebar. Maka sahabat semua nak mencari Abu Jahal, dan akhirnya seorang sahabat yang badan kecil kurus kering yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Jahal dah jatuh. Lalu Abdullah ibn Mas'ud yang kakinya kurus, dia melompat di atas dada Abu Jahal yang dah jatuh, yang dah lemah, nak bunuh dia dah dalam perang tu. Tahu tak Abu Jahal kata apa? Kalaulah tuan-tuan dan puan, seseorang yang tentera lawan dan nak bunuh kita, kita dah dekat bawah, kita akan buat apa? Kita akan tolong lepaskan saya, tolong lepaskan saya tak akan buat. Kita akan merayu, kita akan merendahkan diri. Tapi Abu Jahal apa dia kata? Bayangkan, di waktu dah nak dibunuh pun, sombong dia masih ketara. Dia kata apa? Budak, engkau berdiri di tempat yang agak tinggi. Di sebalik dia dah nak dibunuh pun, dia merasakan diri dia adalah orang yang terhormat. Dia begitu sombong. Maka dia telah mati dibunuh di dalam perang Badar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya nak bawa balik kepada kita pada hari ini. Saya suka bawa kisah lama, kemudian bawa kepada pengajaran kita hari ini. Berapa ramai di kalangan kita yang mungkin pernah menunaikan haji first class, 100,000, 200,000.
naik flight, first class, business class. Mungkin kita naik kereta besar-besar, rumah besar-besar. Mungkin kita berbangga dan kita sombong dengan pangkat dan harta yang kita ada. Sebelum tuan-tuan dan puan-puan fikir nak sombong, suka saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Nabi SAW, baginda dikurniakan burak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Isra' dan Mi'raj. Allahu